Baiklah, terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan Selamat Pagi Malaysia. Dan sekarang kami nak kongsikan kepada anda, ini berkaitan dengan urus harta bersama Majlis Agama Islam Negeri Sembilan ataupun nama singkatannya MAINS, M-A-I-N-S. Jadi saya sangat berbesar hati bersama dengan dua orang tetamu pada hari ini. Pertama, saya bersama dengan Ustaz Zainal Said iaitu Setiausaha MAINS, dan juga kita ada Ustaz Ahmad Naim Azlan iaitu Ketua Penolong Pengarah Bahagian MEL MAL ataupun di Jabatan Wakaf MAINS. Assalamualaikum dan selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan, apakah perkhidmatan yang disediakan oleh Majlis Agama Islam Negeri Sembilan? Kita boleh mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, perkhidmatan teras yang kita beri perkhidmatan kepada masyarakat yang pertama adalah zakat. Kita baru selesai pensurutan Majlis Agama pada tahun 2021. Kita dah gabung semua perkhidmatan di bawah Majlis Agama Islam ini, di bawah satu bumbung, di bawah Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Kita ada uruskan zakat, wakaf, mal dan perkhidmatan konseling. Zakat kita kutip dan kita agihkan kepada masyarakat umat Islam, dan kita pelbagai sistem ataupun skim yang telah kita susun untuk membantu umat Islam khususnya di kalangan asnaf yang 8. Yang keduanya kita ada wakaf. Ini pun perkhidmatan baru yang kita wawarkan semula untuk memberi saranan kepada masyarakat supaya sama-sama untuk berwakaf di Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, sama ada kita wakaf harta, rumah, tanah ataupun tunai. Dan kita ada perkhidmatan untuk membantu urus harta umat Islam. Kita ada perkhidmatan hibah, perkhidmatan wasiat, urus faraid, dan yang istimewa kat Negeri Sembilan ni kita ada perkhidmatan konseling. Kita ada konseling untuk beri perkhidmatan konseling secara organisasi kepada asnaf dan kepada komuniti. Yang ini perkhidmatan 4 perkhidmatan teras ini kita tawarkan kepada seluruh masyarakat Islam khususnya di Negeri Sembilan. Okey, selain daripada perkhidmatan yang diliskan oleh Ustaz Zainal, Ustaz Naim, apakah inisiatif yang dijalankan oleh pihak MAINS dalam membantu pengurusan harta khususnya kepada orang Islam ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Majlis Agama Islam Negeri Sembilan dalam manajemen menyebut sebagai sole trustee ataupun pemegang amanah tunggal. Jadi selari dengan fungsi Majlis Agama Islam Negeri Sembilan itu, kami di Majlis Agama Islam Negeri Sembilan mengambil peranan untuk mengajak masyarakat Islam khususnya supaya memahami berkaitan dengan pengurusan harta. Seperti yang Tuan Setiausaha sebutkan tadi, urus harta di dunia ini sama ada zakat, wakaf, dan ada yang antara lainnya ialah dengan seperti hibah, wasiat dan beberapa perkara yang lain. Dan yang semakin ditinggalkan oleh orang adalah berkaitan dengan faraid, kefahaman tentang pembahagian harta selepas kematian. Jadi atas dasar itu kita suka untuk mengajak anda semua supaya mendekati ketaatan dan menjauhi kejahilan. Ajak orang supaya faham bagaimana faraid ataupun pembahagian harta selepas kematian. Sebagai contoh lain, kita ada juga beberapa produk lain bagi mengurus harta untuk orang Islam. Antaranya adalah seperti wang tidak patuh syariah, penyaluran wang tidak patuh syariah, dan harta luqatah, perjumpaan harta-harta di mana-mana kita salurkan kepada majlis dan majlis akan simpan untuk diiklankan. Dan adanya harta tidak dituntut dan wang orang berhutang. Ini antara beberapa produk yang Majlis Agama Islam Negeri Sembilan wujudkan dan kita dekatkan kepada masyarakat supaya masyarakat dapat sama-sama mengurus harta yang mana di dunia dan di akhirat itu, supaya kita dapat kebaikannya di dunia dan akhirat. Jadi apakah usaha dan juga penglibatan MAINS dalam pengurusan harta umat Islam khususnya di Negeri Sembilan ini, Ustaz Zainal? Kita wujudkan bahagian mal di Majlis Agama Islam untuk bantu masyarakat Islam secara profesional dan komited untuk bantu umat Islam urus harta dengan baik. Semasa kita hidup, kita boleh bertindak. Pertama, kita boleh hibahkan harta kita. Hibah ni sama ada kita pemberian kepada siapa-siapa yang kita kasihi tanpa ada syarat. Yang ini kita ada perkhidmatan di bawah Majlis Agama Islam. Ataupun kita boleh buat wasiat, mana penyataan yang kita buat semasa hidup kita berkenaan dengan harta kita ataupun dengan manfaat harta kita untuk dilaksanakan selepas kematian kita. Yang ketiganya, kita ada perkhidmatan
bimbingan ataupun runding cara untuk urus faraid. Kalau kita tengok dalam drama macam-macam isu faraid ini. Jadi MAIN bersedia untuk bantu masyarakat bagi khidmat nasihat bagaimana supaya harta-harta umat Islam yang sepatutnya dapat dimanfaatkan, kita bantu untuk dinasihatkan supaya harta ini dapat diberi kepada waris-waris yang berhak. Yang akhir sekali, kita buka ruang kepada masyarakat Islam. Dalam harta kita, kita kena urus, pastikan harta kita ini suci. Selain daripada kita tunaikan zakat, andai katalah dalam harta kita ini ada harta yang tidak suci. Contohnya harta yang didapati tanpa melalui tidak patuh syariah. Contohnya melalui pelaburan riba, penipuan, rasuah, curi dan sebagainya. MAIN dalam peraturan agama pun boleh serahkan kepada majlis agama, ataupun dalam enactment kita pun ada ruang untuk majlis ambil harta ini dan supaya hidup kita sucikan harta kita sebelum kita meninggal dunia. Yang ini kita ada perkhidmatan wang tak patuh syariah ni kita boleh manfaatkan untuk kegunaan ramai. Kita membina toilet ke, membina pagar kubur kan, membina jalan dan sebagainya. Yang penting harta itu dapat dimanfaatkan kepada masyarakat Islam khususnya. Ustaz Zainal, di peringkat MAIN sendiri, kita sambung sedikit apa yang Ustaz cakap sebentar tadi, adalah kefahaman kita masyarakat Islam terhadap pengurusan harta mengikut patuh syariah, contohnya faraid itu. Pemahaman kita adalah faraid ini begitu kompleks, susah sehingga mengambil masa yang lama, sehingga menyebabkan ada berlakunya krisis keluarga dan sebagainya. Apa langkah yang dilakukan oleh MAIN untuk memastikan sebenarnya perkara ini tidak berlaku, ialah disebabkan oleh mungkin salah persepsi dan sebagainya? Ya, kebetulan bulan 9 ni kita buat bulan mal untuk bantu masyarakat bagi faham tentang urusan harta ni. Ya, sebenarnya mengapa dia nampak susah, sebab tidak ada ilmu dan kena ada orang bantu untuk selesaikan. Sebab memang majlis secara komited dan berkomitmen untuk bantu masyarakat supaya merundingkan antara waris-waris ini, dan kita kena ikut cara agama. Kalau ikut cara agama, insya-Allah jalan keluarnya agak mudah. Andai kata kita penting, kita kena ikut sistem dan ada orang yang menasihatkan dengan baik. Jadi Ustaz Naim, apakah kaedah yang boleh dilakukan oleh umat Islam untuk mungkin bersama dengan MAIN sekali, wakaf, pengurusan harta dan sebagainya, kaedah-kaedah yang boleh dilakukan oleh? Okey, bila sebut pasal wakaf itu, kami di Majlis Agama Islam juga sedang giat membesarkan peranan wakaf ni, sebab dia tak ada limitasi. Maka kita ajak orang Islam khususnya sama-sama berwakaf dengan Majlis Agama Islam. Mungkin ada orang dia bermasalah di sudut fizikal harta tu. Ada orang dia tak ada rumah, dia tak ada tanah, tapi dia ada sumber yang lain seperti duit. Maka kita pun menyediakan produk wakaf tunai. Ya, dan yang lebih mudah hari ini, kaki tangan kerajaan boleh berwakaf tunai secara potongan gaji. Cukup bulannya dia akan potong. Sebab ini termasuk dalam kategori tunfiqu mimma tuhibbun. Kita menginfakkan apa yang kita suka. Rumah kita suka, kita wakafkan. Tanah kita suka, kita wakafkan. Duit semua orang suka, kita wakafkan. Itu bila sebut pasal wakaf. Dan berkaitan dengan pengurusan harta tadi, saya tambah sikit seperti yang Tuan SU sebut tadi. Selain pada hibah, wasiat, faraid ini dan wang tak patuh syariah ini, kita juga sekarang ini sedang mengambil amanah. Memegang amanah itu menguruskan harta-harta amanah. Hari ini banyak harta yang tidak dituntut. Hari ini banyak harta yang warisnya tidak dijumpai, hutangnya tidak dapat dibayar. Jadi Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, kita ambil peranan itu untuk memegang harta itu sebagai pemegang amanah, dan kita akan salurkan untuk maslahah umum. Adapun begitu, produk yang lain seperti saya sebutkan sebagai penebusan dan hutang. Kita hutang ni bila mati tak akan selesai roh nyawa kita bila mana hutang tidak diselesaikan. Jadi Majlis Agama Islam ambil peranan tersebut, kita sediakan produk hutang. Iaitu mana-mana orang yang berhutang kita pegang. Dan penebusan itu ialah fidyah dan kafarah. Fidyah pada orang yang tak berpuasa, dia perlu membayar denda lah, penebusan itu untuk menutup kesalahan dia itu. Dan sama juga dengan kafarah, orang yang bersumpah, orang yang bernazar, orang yang bersetubuh di siang hari bulan puasa, semua itu perlu dibayar untuk menutup kekosongan dan lubang-lubang yang telah dilakukan itu. Jadi apakah beza antara pengurusan harta wakaf yang disediakan oleh MAIN ini berbanding dengan perkhidmatan peguam syariah di luar, contohnya, dan juga badan-badan lain?
Saya suka untuk berkaitan perkara ini. Kami di Majlis Agama Islam Negeri Sembilan menawarkan perkhidmatan ini atas dasar amanah. Bila sebut amanah itu, dia terkait dengan kos yang sangat minimum. Sebab kami tak ada kepentingan secara individu pada harta dan kos-kos pengurusan tersebut. Yang mana Majlis Agama Islam itu perkumpulan manusia itu menawarkan perkhidmatan tersebut atas dasar amanah saja. Jadi semua nak buat hibahnya murah, nak berwakafnya kami mudahkan, nak bayar zakat kami mudahkan, nak kaunseling kami mudahkan, semua kami permudahkan. Itu yang kami rasa ada lebih berbeza. Ya. Adakah ia tertakluk kepada rakyat Negeri Sembilan sahaja ataupun terbuka kepada sesiapa sahaja untuk bersama dengan MAIS? Ustaz Zainal. Kita sebab di negeri masing-masing ada majlis agama, keutamaan kepada rakyat Negeri Sembilan lah. Okey. Itu dia sedikit informasi berkaitan dengan urus harta bersama dengan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Zainal Said iaitu Setiausaha MAIS dan juga Ustaz Ahmad Naim Azlan iaitu Ketua Penolong Pengarah Bahagian Mal Jabatan Wakaf MAIS. Baiklah, sekarang satu pakej khas juga kami sediakan kepada anda bersempena dengan Bulan Kebangsaan ini. Masih lagi dengan cerita Bulan Kebangsaan. Ini pakej berkaitan dengan busana merdeka. Rakan saya Aisyah Cik P menyediakan laporan ini untuk anda. Apa kata kita saksikan?